Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Rabu 16 Mac 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Pengeluaran khas KWSP RM10,000 bantu keluarga Malaysia bina semula kehidupan terjejas akibat COVID-19. Pelaksanaan 5G secara rangkaian borong tunggal kekal, tawar 70% ekuiti digital nasional berhad kepada syarikat telekomunikasi. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita perdana malam ini dimulakan dengan berita baik untuk keluarga Malaysia. Bagi membantu rakyat membina semula kehidupan yang terjejas akibat pandemik COVID-19, kerajaan membenarkan pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Ketika mengumumkannya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pengeluaran khas itu adalah jalan tengah dalam mengimbangi antara keperluan mendesak hari ini dan simpanan masa hadapan. Kerajaan sebelum ini membenarkan pengeluaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP melalui 3 skim iaitu iLestari, iSinar dan iCitra berjumlah RM101 bilion, melibatkan 7.34 juta pencarum sejak pandemik COVID-19 melanda negara 2 tahun yang lalu. Berdasarkan dapatan kajian dan penelitian secara menyeluruh, dalam fasa pemulihan selepas pandemik ini, ada dalam kalangan keluarga Malaysia yang masih terkesan dari segi ekonomi, hilang pendapatan dan sedang membina semula kehidupan. Kerajaan mendengar, mengkaji dan meneliti permintaan daripada semua pihak untuk pengeluaran caruman KWSP. Justru pada hari ini, kerajaan bersetuju membenarkan pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Penjelasan lanjut dan detail mengenai pengeluaran khas KWSP ini akan dibuat oleh Kementerian Kewangan dan KWSP. Ini merupakan keputusan yang sukar kerana ia melibatkan simpanan hari tua rakyat dan pengeluaran khas ini adalah jalan tengah dalam mengimbangi antara keperluan mendesak hari ini dan simpanan masa hadapan. Walaupun kerajaan memberikan kebenaran untuk pengeluaran khas KWSP ini, namun, saya merayu kepada para pencarum supaya mengekalkan simpanan mereka kecuali keadaan benar-benar mendesak. Saya berharap para pencarum membuat pertimbangan yang sewajarnya sebelum melakukan pengeluaran demi masa depan. Sementara itu, KWSP mengumumkan permohonan untuk pengeluaran khas itu dibuka kepada ahli di bawah usia 55 tahun bermula 1 April ini. Tarikh akhir permohonan ialah pada 30 April manakala tempoh pembayaran akan dilaksana bermula 20 April. Ahli-ahli dibenarkan untuk mengeluarkan jumlah maksimum sebanyak RM10,000 dan minimum RM50. Mereka perlu mengeluarkan baki simpanan dalam akaun 2 mereka dahulu sebelum mengakses simpanan dalam akaun 1. KWSP menambah sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan kelak. Bagi mereka yang memerlukan wang untuk membina semula kehidupan, khususnya di ibu negara, kebenaran mengeluarkan wang KWSP amat melegakan. Namun, ada yang berpendapat pencarum perlu berhati-hati dan membuat pertimbangan wajar sebelum memutuskan untuk melakukan pengeluaran.
Saya rasa baguslah sebab kita tak tahu apa yang orang sekeliling kita ni struggle. Maksudnya rakyat-rakyat struggle. So bagi yang betul-betul struggle tu, so wajarlah untuk diorang dapat keluarkan EPF yang RM10,000 tu. Bisa ada pro and cons lah. Sebab sebelum ni pun kita tahu rakyat dah diberi pilihan kan. So saya tahu ramai yang keluarkan. So untuk yang akan datang ni saya rasa mungkin boleh dipertimbangkan dululah. Bagi yang mencarum ada wangnya, jadi itu bukan masalah besar lah untuk kita keluarkan. Masih berbaki untuk hari tua. Tapi kalau seandainya yang memang cukup-cukup makan, saya rasa tak patut keluar lah. Tapi kalau ditanya saya sendiri, saya akan keluarkan untuk membantu meningkatkan balik ekonomi yang terjejas masa pandemik hari itu. Rakyat perlu hemah lah, kena hemah dan jaga jangan terus nak belanja duit. So gunakan duit-duit tu kalau ada yang usahawan kecil tu untuk pelbagaikan perniagaan mereka atau boleh ceburi dalam bidang-bidang usahawan secara SME atau mana tahu kalau pihak Persatuan Franchise boleh bantu mereka untuk jadi usahawan franchise pula, insya-Allah kita boleh cuba bantu. Rangka dulu perbelanjaan apa yang sepatutnya, apa yang tidak sepatutnya dan utamakan yang lebih penting dan ini adalah pengeluaran yang terakhir. Tiada lagi pengeluaran selepas ini dan ini adalah kesempatan yang perlu difikirkan secara bijaksana lah. Jadi langkah kerajaan membenarkan pengeluaran khas caruman KWSP itu juga sebagai tanda prihatin terhadap masalah rakyat. Walaupun ekonomi semakin pulih, ada yang masih terkesan akibat pandemik COVID-19 ditambah musibah banjir baru-baru ini. Justru rakyat Terengganu dan Kelantan menerima berita baik itu dengan penuh syukur. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya dapat membantu lah mana yang memerlukan, mana boleh membantu dan kalau boleh mana terima, mana boleh buat keluar tu, kalau tak memerlukan tak payah buat keluar lagi lah. Pada pandangan saya satu tindakan yang baiklah daripada kerajaan kerana dia dapat memberi peluang kepada golongan yang mungkin memerlukan bantuan keuangan dalam kita mendepani pandemik ni. Untuk orang yang memerlukan duit tu memang bagus actually, tapi kalau kalau dia guna untuk benda yang betul, okeylah. Kalau guna benda yang tak betul, benda tu untuk jangka masa yang panjang kan, untuk kita guna duit KWSP. Jadi saya rasa masing-masing tu nak guna dua, pertimbangkanlah dia orang punya financial status dia macam mana. Dia ada pro kontra dia. Yang bagusnya untuk bagi golongan yang terjejas lah masa pandemik baru ni. So dia orang boleh menampung hidup menampung apa yang dia yang terjejas sebelum ni. Dalam pada itu, pencarum KWSP dinasihatkan mendapatkan khidmat nasihat keuangan daripada mana-mana agensi berkaitan bagi memastikan kebenaran ini tidak disalahguna. Bantuan keuangan ini apabila dikeluarkan, banyaklah akan kami gunakan untuk menampung komitmen bulanan dan hutang piutang yang telah ditanggung sejak 2 tahun pandemik COVID ini. Kami juga harap urusan dan syarat untuk pengeluaran itu bolehlah dipermudahkan dan disegerakan kalau bolehnya sebelum Hari Raya. Sebenarnya memang duk tunggu peluang tu lah semua. Nak tunggu nak tubik duit KWSP ni rasa gembira lah boleh buat tubik duit tu semua. Boleh beli keperluan anak isteri makan gitu lah semua. Syarat dia mudah lah untuk meringankan beban kita. Ya. RM10,000 tu bolehlah buat modal-modal kedai. Tambah mana barang yang tak ada tu bolehlah. Maknanya kita cuti PKP lama gitu deh. Lama dah juga tak kerja, tak jualnya. Kami juga berkesempatan mendapatkan reaksi rakyat Sabah. Mereka yang ditemui di Kota Kinabalu bersyukur kerana wang RM10,000 dapat membantu meringankan beban rakyat. Bagi pendapat saya untuk apa yang Perdana Menteri sudah ucap tadi yang mengenai RM10,000 KWSP itu amat baiklah untuk pekerja seperti kami ini, sebab kekangan kewangan tu sangat banyaklah, sebab kami ada yang tidak dapat bayar hutang, gaji pun basic sejalan. Untuk pendapat saya itu satu pengumuman yang baiklah dari Perdana Menteri.
Sebab kalau untuk pekerja swasta macam kami ni susah bakal dari segi keuangan. Itu 10,000 saya akan bayar pembayaran yang tertangguh lah, sama untuk perbelanjaan lah gitu. Untuk semua pencarum-pencarum yang dapat KWSP ni, ada baiknya kita gunakan dengan penuh manfaat dan apa kata orang, jangan buat pembaziran dengan membeli benda-benda yang tidak penting. Gunakan untuk kelangsungan hidup di masa-masa pandemik ini. At least boleh membantulah, meringankan beban untuk bayar apa-apa yang patut, yang tertunggak-tunggak masa PKP itu. Sudah tentu bikin bayar hutang sebab banyak hutang yang tertangguh untuk dibayar. So at least mungkin dengan adanya 10K ini boleh kurangkanlah bayar mana-mana yang patut. Masih mengenai pengeluaran khas KWSP RM10,000. Sambil menyambut baik langkah itu, pakar-pakar ekonomi mengingatkan wang berkenaan perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi. Jelas menunjukkan bahawa kerajaan sentiasa prihatin terhadap keperluan rakyat, dan dengan adanya pertambahan dalam skim pengeluaran KWSP ini seharusnya dapat memberi sedikit kelegaan ataupun sedikit fleksibiliti bagi mereka yang terkesan, terutamanya bagi menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Penambahbaikan saya fikirkan mungkin kita boleh lakukan untuk kali ini adalah pencarum yang ingin mengeluarkan wang tersebut haruslah diberi ruang untuk dibimbing ataupun diberi khidmat nasihat oleh pegawai KWSP ataupun mana-mana agensi kerajaan lain seperti AKPK, supaya wang caruman yang dikeluarkan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan mampu membantu mereka menangani isu-isu kewangan. Kepada sebagai contohnya pencarum-pencarum yang tidak terkesan, maka mungkin boleh berfikir sewajarnya sama ada mereka perlu atau tidak untuk mengeluarkan caruman tersebut, sebab ianya adalah satu caruman untuk masa akan datang. Kita tak nak nanti pencarum mengeluarkan wang tersebut dan digunakan untuk barang-barang yang tidak perlu. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Jempol Datuk Seri Salim Sharif berharap syarat dan peraturan pengeluaran yang bakal ditetapkan Kementerian Kewangan dan KWSP dipermudah. Kebenaran pengeluaran KWSP ini dianggap sebagai penghargaan Kerajaan Persekutuan yang mendengar isi hati rakyat. Jadi saya harap semua rakyat yang terkesan akibat pandemik dan juga banjir menghadapi pembukaan sekolah sudah pastinya dapat dimanfaatkan bersama. Jadi dalam soal itu saya mohon juga peraturan yang telah pun bakal ditetapkan oleh Kementerian Kewangan supaya ianya memudahkan semua rakyat untuk memohon pengeluaran yang mereka memerlukan untuk membiayai segala perbelanjaan yang ada ketika ini dan juga menghadapi hari-hari yang mendatang. Pelaksanaan rangkaian 5G sebagai rangkaian borong tunggal SWN dikekalkan. Menerusi struktur pemilikan baharu, 70% pegangan ekuiti dalam Digital Nasional Berhad DNB ditawarkan kepada pengendali rangkaian mudah alih MNO, manakala 30% dimiliki kerajaan. Jelas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, penyertaan ekuiti oleh syarikat telekomunikasi merupakan penyelesaian terbaik untuk mempercepat pelaksanaan 5G disokong pengalaman luas mereka dalam membangunkan rangkaian 3G dan 4G. Mengekalkan model SWN merupakan pendirian kerajaan terhadap kesinambungan dasar di Malaysia. Ia juga melambangkan model perkongsian awam swasta Malaysia yang kukuh serta ekosistem pembiayaan sektor swasta yang mantap yang semuanya akan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, SWN akan membantu merapatkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar sekaligus memastikan kesemua rakyat menikmati perkhidmatan 5G berkualiti tinggi. Penting roll out ini disegerakan seperti mana dijelaskan untuk memastikan daya saing negara kita berkekalan kerana infrastruktur 5G adalah satu kemestian bagi pelabur-pelabur di masa yang akan datang. Kita juga ingin memastikan daya persaingan negara kita dari sudut roll out 5G ataupun status perkhidmatan jalur lebar yang kelihatan agak sedikit terkebelakang mutakhir ini perlulah segera diperbaiki agar kita berada di saf hadapan dalam penyediaan infrastruktur ini. Tambah Tan Sri Anwar, harga borong semasa 5G kurang daripada 20 sen setiap gigabyte perlu dikekalkan meski berlaku perubahan kepada struktur DNB. Ini bagi memastikan kos 5G lebih berpatutan, menggalakkan penggunaan dalam kalangan para pengguna dan perusahaan serta mengurangkan kos sara hidup dan kos menjalankan perniagaan di negara ini. Hubungi 03 8000 8000 Malaysia Government Call Center. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Landscape bola biasanya digunakan sebagai elemen berteduh di samping berfungsi sebagai sokongan kepada tumbuhan yang memanjat. Mereka tidak memilih mangsa, mereka memilih peluang. Kalau ada opportunity untuk menemu ramah seorang kriminal yang fugitif, itu merupakan satu chance of a lifetime. Seorang hakim yang duduk di atas perlu mendengar A to Z. Apakah perkara-perkara yang berlaku? Bersua kembali. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 23 Mac. Meningkatkan kesejahteraan, kesihatan dan kebajikan masyarakat menerusi produk jenama Olive House, misi utama Afiat Group dalam melaksana kajian klinikal secara usaha sama dengan KPJ Healthcare University College. Satu memorandum perjanjian MOA dimeterai sebagai komitmen kedua-dua pihak dalam mengenal pasti projek berpotensi yang akan menyumbang kepada pembangunan akademik, ekonomi, industri dan teknologi. Wartawan Amir Ashraf Rosidan ada laporannya. Presiden Afiat Group, Aidil Azwar Zainuddin berkata,
MOA itu turut menjadi platform untuk merealisasikan penyaluran maklumat berkenaan kajian saintifik kepada orang ramai dengan lebih mudah dan berkesan. Maka kita merasakan kerjasama bersama dengan KPJ University College, ia membantu kita ke arah untuk merealisasikan ataupun bahasa tadi memasyarakatkan informasi dan maklumat-maklumat ataupun membumikan maklumat tersebut berlaku dengan lebih mudah. Maka atas faktor itu kenapa kita merasakan bahawa satu kelebihan dan satu keistimewaan pada peringkat Afiat Group, partnership bersama dengan KPJ University adalah merupakan satu advantage yang besar berbanding dengan pihak-pihak yang lain. Beliau turut berharap kerjasama Afiat Group dan KPJUC dapat mendidik orang ramai ke arah mempraktikkan amalan kesihatan yang disokong dengan produk syarikat tersebut. Afiat Group sebagai sebuah syarikat perniagaan makanan kesihatan yang mementingkan kualiti, konsistensi dan keyakinan berasaskan bukti saintifik yang kukuh dalam penghasilan produk keluaran jenama anak syarikat Olive House dan Synergy by Olive House. Memorandum perjanjian di antara Afiat Holding Sdn Bhd dengan KPJ Healthcare University College merupakan satu kolaborasi yang dinamik untuk mendidik masyarakat ke arah mempraktikkan amalan kesihatan yang disokong dengan produk yang terbukti keberkesanannya. Kerjasama ini juga bakal memberi manfaat dari segi akademik serta ekonomi kepada keluarga Malaysia. Sementara itu, Naib Chancellor KPJUC, Profesor Emeritus Datuk Dr. Lokman Saim berkata, kerjasama yang dijalin dengan Afiat Group dapat memberikan manfaat kepada pelajar dengan melahirkan bakat baharu dalam melaksanakan sesuatu kajian. Kajian-kajian ini memanglah diketuai oleh para associate professor dan pakar-pakar di hospital. Tapi yang actually buat the day-to-day work biasanya adalah student. Student ini termasuk student undergraduate dan postgraduate. Itu manfaatnya pendidikan. Bukan sahaja menghasilkan ilmu baru, tapi menghasilkan talent-talent baru. Laporan Amir Ashraf Rosidan untuk Berita RTM. Old Town White Coffee bakal mengembangkan sistem perniagaan franchisenya ke pasaran global. Pengembangan itu susulan pembangunan pakej franchise baharunya dengan modal kurang daripada RM50,000 dan RM100,000. Ia selaras perancangan syarikat untuk membuka 30 cawangan baharu di seluruh negara sepanjang tahun ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Rosul Wahid memuji usaha Old Town White Coffee bersama Persatuan Franchise Malaysia MFA memperkenalkan pakej baharu berkenaan sekaligus menyokong hasrat kerajaan mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan kepada golongan B40 dan M40. Tambah beliau, kementerian sentiasa komited meletakkan industri franchise sebagai sektor utama yang memberi impak tinggi kepada pembangunan perniagaan. Ia dilaksanakan dengan mewujudkan golongan usahawan baharu melalui pelantikan franchisee yang turut menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan. Dan dengan kerjasama MFA dan juga peruntukan yang diberi di bawah KPHCP, iaitu program franchise mampu milik dan franchise mikro, maka hari ini terdapat melihat 6 orang anak muda kita yang ingin mencuba diri dalam perniagaan franchise ini. Karnival Kopitiam Old Town yang bermula semalam hingga 20 Mac ini di Sunway Piramid Petaling Jaya, Selangor bertujuan mempamerkan prototipe pakej perniagaan franchise mikro melalui mesin layan diri, Old Town Express dan menu-menu baharu yang menarik. Karnival ini turut menawarkan pelbagai hadiah buat pemenang cabutan bertuah. KPDN HEP sentiasa komited meletakkan industri franchise sebagai sektor utama yang memberi impak tinggi kepada pembangunan perniagaan. Ia dilaksanakan dengan mewujudkan golongan usahawan baharu melalui pelantikan franchisee yang turut menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan selain memberi nilai tambah kepada pengguna. Syair ini telah
meninggalkan gambaran mitos seperti yang terdapat dalam kitab sejarah Melayu Sulalatus Salatin dan hikayat Hang Tuah. Tretinoin biasa dijumpai sebagai satu bahan krim muka. Ia biasa digunakan untuk mengurangkan jerawat, kedutan kulit dan juga jeragat. Dan dinindu adalah sejenis tumbuhan bersifat parasit dan kalau dibiarkan, Gunung Kinabalu akan jadi padang jarak, padang tukuku. Plankton ini dapat membantu dari segi pertahanan negara yang mana ia melibatkan submarine. Bila kita dah merdeka, dah bagus, dah senang, dah apa-apa ni, kadang-kadang orang muda sebab dia tak tahu susah payah dulu. Dalam setiap revolusi, pastinya muncul perubahan yang memberikan identiti baru buat generasi masa kini. Kita dekati bersama pandangan generasi muda. Cerita All England malam ini dan apa yang menariknya, Harimau Melaya dapat sentuhan bintang legenda. Baik, kita ikuti perincian yang bersama dengan Syairul Islam dalam edisi Sukan. Silakan. Syai. Baik. Kehangatan badminton All England bermula. Manchester United tersingkir dari Liga Juara-Juara. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syairul Islam. Untuk edisi Sukan malam ini kita mulakan dengan Sukan Badminton. Kejohanan badminton yang tertua dan berprestij All England membuka tirai hari ini. Beberapa perlawanan telah berlangsung sejak petang tadi, termasuk pemain perseorangan lelaki profesional negara Lew Darren. Darren menjadi wakil pertama negara yang turun ke gelanggang menyaksikan dia menumpaskan pemain Perancis Thomas Junior Popov di pusingan pertama. Pemain yang menghuni ranking ke-37 dunia itu menampilkan aksi meyakinkan untuk menang 21-15 di set pertama. Bagaimanapun, Darren diberi tentangan sengit pada set berikutnya sehingga ketinggalan agak jauh pada satu ketika. Namun Darren berjaya memperbaiki permainannya untuk mengejar dan menang dengan keputusan 21-19 dalam tempoh keseluruhan 39 minit. Menantinya di pusingan kedua adalah pemenang pertemuan di antara Shisa Hiranustafito dari Indonesia atau Chow Tian Chen dari Taiwan. Barisan pemain Malaysia yang lain akan memulakan aksi masing-masing malam ini sehingga awal pagi esok. Ingin membuka lembaran baru, itu pengakuan bekas kapten skuad Harimau Melaya Syafiq Rahim selepas kembali dipanggil menyertai kem latihan pusat skuad kebangsaan di bawah kendalian Ketua Jurulatih baru Kim Pan Gon. Menurut Syafiq, dia akan memanfaatkan sebaik mungkin peluang ini untuk membuktikan bahawa dia masih mampu memberi sumbangan kepada negara meskipun berstatus kuda tua. Pemain JDT FC itu tersenarai dalam 30 pemain yang bakal dipilih menjelang aksi persahabatan 3 negara di Singapura minggu depan. Saya rasa tak salah kalau saya dapat memberi sesuatu lagi untuk pasukan kebangsaan dan
InsyaAllah saya akan bagi yang terbaik untuk pasukan negara. So saya rasa tak ada apa-apa, semua like start new lah. Saya rasa macam saya yang baru sekarang. Kali terakhir Safiq menyarung jersey kebangsaan adalah pada 2018. Perancang berusia 35 tahun itu pernah mengumumkan persaraan daripada pentas antarabangsa pada 2016, namun dipanggil semula ke dalam skuad Harimau Melaya setahun kemudian ketika di bawah bimbingan bekas jurulatih Nelo Vidgada. Baik, sementara itu seorang lagi pemain tengah Muhammad Nazmi Faiz Mansur digugurkan dari skuad Harimau Melaya. Dalam kenyataan ringkas yang dikeluarkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Ketua Jurulatih Kim Pan Gon terpaksa mengetepikan pemain itu susulan kecederaan di pangkal peha. Pan Gon berkata Nazmi yang juga pemain JDT mengalami kecederaan itu ketika menjalani latihan. Menurut beliau, pengurusan pasukan memutuskan untuk tidak memanggil pemain ganti dan meneruskan kem latihan dengan 29 pemain sedia ada ketika ini. Semalam, Pan Gon memanggil pemain tengah Kuala Lumpur City FC, Zafri Yahya, yang berada dalam senarai menunggu bagi menggantikan penyerang Petaling Jaya City FC, Darren Lock, yang didapati positif COVID-19. Terdahulu, jurulatih dari Korea itu juga telah memanggil pemain pertahanan Negeri Sembilan FC, Ahmad Huzaimi PE, bagi menggantikan seorang lagi pemain JDT, Syahmi Safari, yang menyambut kelahiran bayinya. Dalam misi mempertahankan ibu segala pingat pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2022 di Kuala Lumpur, persiapan pasukan bola sepak Presiden Negeri Perak akan dibantu selepas persefahaman dicapai antara Majlis Sukan Negeri dan Perak FC. Esko Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri, Khairul Syahril Mohammed berkata, pihaknya menyedari masalah yang dihadapi pasukan tersebut, terutama melibatkan isu kebajikan pemain. Dan kita dah ada jalan untuk, walaupun mungkin bukan jalan penyelesaian yang terbaik, tetapi lebih baik daripada keadaan yang sedia ada ni. Atau kita di penginapan, makan minum, kemudahan-kemudahan yang sedia ada dan juga allowance. Dan kita juga akan pahalusi dari segi allowance mereka untuk sekurang-kurangnya dapatlah mereka belanja meneruskan kehidupan harian. Itu kita dah setuju, cuma kita tak dapat, kita nak cuba usahakan kadar yang semaksimum mungkin. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ipoh. Skuad Perak merupakan pemenang pingat emas dalam acara bola sepak bagi edisi terdahulu, iaitu secara berturut-turut pada 2014, 2016 dan 2018. Saudara, pemerintah itu menutup edisi sukan malam ini. Saya Syarul Islam. Salam keluarga Malaysia dalam salam sukan untuk semua. Merintis evolusi badminton dunia. Pukulan padu dan memukau. Gerakan licik menggegar lawan. Kawalan gelanggang jadi perhatian. Dibawakan selama 5 hari berturut-turut mulai 16 Mac. Saksikan aksi-aksi menarik pemain badminton dunia dalam kejohanan badminton antarabangsa terbuka All England 2022 di saluran OK dan saluran sukan RTM. Bertemu kembali. Mengamalkan cara hidup sihat mampu mencegah kes penyakit tidak berjangkit NCD yang semakin meningkat di negara ini. Ini meliputi penyakit sakit jantung, diabetes, kanser dan strok. Menurut Pegawai Pendidikan Kesihatan Muhammad Akram Ahmad Sabri, kesedaran masyarakat yang rendah terhadap penyakit itu menyebabkan peratus kematian penghidap NCD mencecah hampir 60%. Pada tahun 2019, seramai 1.7 juta individu dalam negara ini menghidap 3 dari penyakit utama NCD, iaitu diabetes, hipertensi dan kolesterol tinggi. Manakala 3.4 juta individu menghidap mana-mana 2 dari penyakit tidak berjangkit ini. Oleh itu, Muhammad Akram memaklumkan pelbagai aktiviti fizikal seperti senaman perlu dilakukan mengikut kemampuan individu agar NCD ini tidak menjejas kesihatan diri. Melibatkan kardiovaskular ataupun kesihatan dan kekuatan jantung. Contohnya, kalau kita nak elakkan
penyakit NCD dan maksudnya penyakit jantung, kita boleh melakukan aktiviti kardiovaskular termasuklah berjoging, berbasikal dan juga melakukan aktiviti senam aerobik lah. Bagi individu yang sukar melakukan senaman berat, mereka boleh menjalankan aktiviti fizikal yang ringan seperti berjalan. Untuk jangka masa yang panjang, senaman seperti berjalan, berjalan ni kita menggunakan kekuatan kaki ataupun kekuatan otot di bawah badan kita lah. Jadi pertama, dia dapat meningkatkan kekuatan jantung, sekaligus dia dapat mengurangkan risiko. Tambahnya, orang ramai juga perlu mendapatkan pemeriksaan kesihatan berkala bagi mengenal pasti tahap kesihatan tubuh kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM secara maya. Ya, Mac, kalau tak sempat berjalan kaki atau berjoging di luar, kita boleh mengamalkan dengan tawaf sekeliling studio ni. Boleh juga, studio besar. Betul. Itu pun satu gaya hidup sihat untuk kita. Betul. Yang tak ada masa. Baiklah, paparan itu menutup berita perdana untuk edisi hari ini, 16 Mac 2022. Ikuti program inklusif seperti biasa selepas ini. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.